Go. Hari ni kan, akhirnya kita dapat Pro 2 Activa. Yang ini ialah varian AV dan kereta warna merah. Masa hari tu kita tengok dalam bilik latihan Pro 2 tu di Serendah, memang kita agak kalut sikit lah. Jadi hari ni kita ada peluang untuk belik dia dengan lebih dekat lagi. Dan minggu ni ialah minggu Activa. Sebab lepas kita ambil varian AV ni, kita akan diberi varian X pula yang asas, untuk kita tengok perbezaan antara dua varian ni. Dan kita akan ceritakan sikit lah. Varian yang pertengahan tu kita belum ada dapat akses lagi. Mungkin kita akan lawat ke bilik pameran ke ataupun ke Pro 2 untuk buat satu short walk around video lah. Jadi kita mulakan minggu Activa dengan Pro 2 Activa AV. Itu yang advance version ni. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi tentang reka bentuk kereta ni dan apa ciri-ciri dalaman. Jom. Jadi pertama sekali kita tengok kereta ni, dia punya reka bentuk tu memang kita tengok chunky lah. Memang gaya macam crossover SUV, ada sikit tah. Dan mungkin kita tak pernah tengok Pro 2 rupa macam ni kan. Pasal the last SUV yang dia buat ialah Arus. Dan Arus tu lebih kepada SUV keluarga. Rupa dia pun lebih kepada SUV keluarga, lebih tinggi dan panjang dengan tempat tujuh tempat duduk. Jadi kali ni sebuah crossover yang lebih sporty lagi. Dan gaya yang kita tengok pun, dia punya muka dia pun dah berbeza. Semua kemasan-kemasan lampu kabus dan underbreather pun dah lain. Daripada sebelah tepi ni, dalam cahaya matahari sekarang ni, baru kita nampak dengan lebih jelas lagi. Dengan warna merah ni pula, kita nampak dengan lebih jelas lagi cara permukaan yang dia direka bentuk lah. So sebagai contoh, bila kita tengok bahagian tepi ni, dia punya tepi tu kemas, dia tak ada detailing sangat-sangat. Permukaan the surface play pun is very calm. Dan kita tengok kat sini hampir tak nampak. Dekat bawah tu ada sikit small scallop, tapi bawah overcastnya atau yang redup ni tak apa nampak sangat pun. And the whole thing memang nampak very neat lah, kemas, reka bentuk yang kemas. Dan dia tak terlalu menunjuk lah. Dan yang paling saya suka sekali sebenarnya untuk sebuah SUV ialah walaupun kereta ni kecil, kita tengok rim dia tu besar dan penuh betul-betul wheel arch tu, ruang roda tu penuh. Ini memberikan kita nampak kereta ni punya kuda-kuda dia tu sedap lah. Dan seperti biasa, kita tengok dia punya Pro 2 punya fit and finish dengan paint quality konsisten lah, memang elok. Dan bila kita masuk ke dalam kabin lah, kali ni kita nampak sesuatu yang agak berbeza daripada Pro 2. Jadi kat dalam kabin ni banyak benda yang saya berkenan sebenarnya dengan Activa ni. Dia dalam dia punya pencirian dia lah, adanya detailing dia tu cukup elok. Ada benda-benda yang kompromi nampak secara jelas. Sebagai contoh, mereka bentuk ruang beg udara di sebelah penumpang ni masih lagi ada slot begini . Jadi slot begini ni memang kita kata tengok nampak macam tak begitu canggih lah. Tetapi saya faham kenapa dia orang buat. Ini untuk memudahkan ataupun mengurangkan kos untuk mengganti beg udara sekiranya berlaku pelanggaran di mana beg udara ni keluar. Pasal kalau dashboard yang rechain semua tu, bila beg udara ni keluar, keseluruhan papan pemuka ni perlu diganti. Yang ini walaupun dia buruk, tapi kalau dia keluar, hanya tukar modul ini saja, tak perlu tukar keseluruhan papan pemuka. So satu isu yang kos lah, di mana mereka memikirkan kos insurans ataupun kos kita nak membaiki kereta kalau apa-apa berlaku. Dan yang keduanya, saya suka dia punya permainan permukaan lah. Jadi bila dia menggunakan beberapa tekstur berbeza untuk permukaan, jadi macam layering effect lah, ada lapisan-lapisan. So nampak macam permukaan ni keluar daripada belakang. Yang ni dia punya fungsi dia berbeza. So ini semua memberikan satu rasa premium. Walaupun kita tengok kat sini semuanya plastik sama aja, plastik keras tapi dengan penggunaan permukaan yang berbeza. Seperti juga dekat sini kita tengok dia ada gunakan permukaan yang reka bentuk yang sama, diulangi di sini.
Ini menjadikan kereta ni nampak lebih mewah lah. Terutama permukaan yang ini yang bentuk macam belian ni, dia diamond cut, diamond shape punya finish ni. Ini memang satu permukaan yang nampak mewah lah, walaupun ianya plastik biasa saja. Dan juga kita tengok permainan-permainan warna di sini, ada bekas warna merah di sini, kemasan warna merah di dalam tempat simpan barang ni. Sini letak phone lah sebenarnya untuk kita charging, kita letak telefon di sini. Dan kiri kursi ni diulangi lagi merah. So kita tengok kat kursi ni pun ada kemasan merah. Dan juga di sekeliling lubang udara corong aircon ni, kat corong aircon ni pun ada kemasan berwarna merah. So aksen kecil-kecil macam itu menjadikan kabin ni berasa lebih premium lah. Dan kita tengok dia punya reka bentuk corong aircon itu sendiri unik lah, ada kelainan lah. Dia tak biasa boring plain saja. Dia bagi ada satu macam, tak tahulah rupa macam exhaust kapal terbang jet jet fighter punya exhaust, thrust vectoring. Macam itulah. So anyway, satu lagi yang saya suka ialah bila ada tempat cawan di sini. Masa kebaikannya untuk orang yang suka minuman sejuk lah. Kalau awak punya minuman panas, tak, tang ni cepat sangat sejuk, kena tak tang lain lah. Tapi kalau saya memang suka minuman sejuk di negeri kita yang panas ni, letaklah kat sini dan minuman kita akan cepat sejuk. Kalau letak macam kopi ais ke apa kan, all the cold drinks kat sini memang sedap lah, dia tahan. Dan juga senang kita nak capai lah pasal dia berada di depan. Jadi skrin besar ni sebenarnya memang menambahkan rasa premium pada keseluruhan kereta ni. Bila kita hidupkan mula-mula, dia akan ada dia punya usual startup sequence dia, please fasten your seat belt, apa-apa reminder. Kemudian dia keluar dia punya skrin dia tadi lah. Pasal last tadi kita pasang radio, so skrin tu lah terakhir sekali radio. Dan ini memang saya sukalah displaynya rotary macam ni kan. So nampak mudah, single layer lah basically. Ke semua apa yang kita nak semua ada di sini, termasuk kamera. Jadi kamera ni nak tunjuk belakang, reverse kamera dia tunjuk. So kita boleh check lah kalau kita nak check kan apa-apa yang ada di belakang. Yang USB Smart Link ni untuk kita gunakan phone kita lah ke sini. Dia bukannya untuk Apple lah, dia hanya untuk Android saja. So boleh sambung, cucuk, dan dia boleh jalan kat sini macam seolah-olah telefon anda berada di sini. Nanti kita akan buat video yang lebih detail lah tentang benda-benda ni semua. Ni adalah basic setting. So boleh adjust lah dia punya sound quality dia macam mana, equalizer dia, display nak terang macam mana, nak bahasa boleh English, boleh bahasa Malaysia, boleh kan. Saya kita try tengok mana tadi setting tadi, bahasa Malaysia. Tengok dah tukar lah kamera, tetapan, skrin tutup, jam. Skrin tutup ni maksudnya bila kita turn off, kita boleh turn off di sini gelap. Setengah orang bila malam memandu dia tak suka skrin menyala. Saya pun kadang-kadang bila saya memandu saya tak suka skrin dia menyala. Pasal dia nanti jadi macam mana tu, bila skrin terang kita memandu, mata kita nak tengok depan tu gelap. Jadi sebelah sini terang, jadi dia distract, dia mencuri perhatian kita. Dan mata kita tu dia constantly kena adjust iris. Ini kena buka tutup, lama-lama jadi cepat penat. So yang ni elok kalau malam kita tutup lah, terpasal lampu ataupun pencahayaan untuk kita punya papan pemuka utama juga. Bila kita pasang lampu utama, dia akan turun dan tutup. So satu lagi, kita tengok dia punya, mai kat belah sini pula. Kita tengok dia punya startup sequence lagi sekali. So dia punya startup sequence, semua menyala, lampu, welcome. Lepas tu dia punya instrumen cluster utama dia ialah dia punya rev counter dia kat tengah-tengah tu. Kemudian dia bagi tahu steering angle. Steering angle tu kerana penting juga. Kadang-kadang kita lupa steering angle kita macam tu, dia tangga tebing ke, langgar tembok ke, so elok. So of course ada indikator untuk nantilah apa amaran lah, body control punya cerita lah. So ini adaptive cruise control dia.
Dan ini untuk memilih maklumat-maklumat yang dipaparkan lah. Kita boleh tekan OK. Kita tak mau tengok dah. Dia duduk bagi dalam tu lagi lah. Kena OK. So tak apa, nanti kita tunjukkan lebih detail lagi lah. So tengok kat sebelah sini, dia tunjuk ini ialah dia punya auto high beam. Auto high beam. Ini autonomous emergency braking, front emergency brake, automatic. Ini parkingnya sensor, biasa boleh turn off. Ini stop start boleh turn off. Kalau setengah orang dia rasa menyampah dengan stop start ni, saya okey je dengan stop start ni pasal selalunya tak tahu lah, orang kata bateri cepat habis ke, motor starter cepat rosak ke, saya tak tahu. Tapi so far tak adalah sangat jadi isu besar sangat lah. Tapi mungkin pada setengah orang ada isu besar, saya tak tahu. Yang ni ialah dia punya auto high beam lah. Auto high beam ni satu ciri yang bagus dan saya selalu akan gunakan lah. Dan di sini kita tengok butang sebelah kanan ialah untuk semua pemanduan lah. Ini cruise control nak hidupkan, set, resume, ni nak pilih jarak. Dan ini nak bagi tahu, nak pilih sama ada kita mau tak lane keeping assist ataupun tidak. So lane keeping assist akan bantu kita lah. Kalau kita menjajah, dia akan tarik balik. So ini satu ciri bagus. Sebelah sini untuk dia punya maklumat-maklumat lain lah. Dan juga untuk sistem entertainment selalunya lah. Nak pasang radio channel, nak flip ke ikut preset kita, semua kat sebelah sini. Gearbox ni ialah direct CVT, dual mode CVT . So dia ada gear rendah pakai CVT, tapi final gear dia ataupun top gear dia akan pakai gear biasa. So ini akan memberikan direct drive masa high speed lah. So ini mengurangkan beban CVT dan juga menjadikan ianya senyap. Esok kita akan buat sound level punya test. Kita tengok bunyi dia betul senyap ataupun tidak. Sini ialah ada dua USB charger dan HDMI dan juga 12 volt. So cukuplah banyak tempat mengecharge. Ni satu lagi yang saya nak tunjuk, yang saya perasan ni, yang ni lah. Jadi bila dia buat plastik macam ni, saya tak tahu sebenarnya untuk apa. Tapi saya rasa ni untuk akses kepada head unit ni lah. So kalau ada apa-apa hal, head unit ni nak kena buka, nak kena ganti ke, kita buka ini, so dia punya akses kat dalam tu lah. Bukan itu yang saya nak ceritakan, tapi saya nak ceritakan, kita tengok ni panel gap dah ni. Panel gap plastik ni memang satu masalah besar sebenarnya untuk syarikat kereta. Untuk menghasilkan panel gap yang even macam ni, sebenarnya ialah satu pencapaian yang cukup terror lah kiranya. Dan ini kalau buat tak betul ni, 5 tahun sekali dia pakai bengkok, buruk jadinya. Tapi ini kita tengok daripada awal, dia punya fit and finish dia cukup cantik, cukup even keliling, kiri kanan even dan halus sama. Tengok kuku masuk pun sama. So dia punya panel gap dia kat kereta ni, build quality secara keseluruhannya memang tak boleh komplain lah. Jom saya duduk kat belakang sekali lagi, nak tunjukkan macam mana ruang kabin belakang lah. Okay, ni kursi ni saya punya larasan saya lah. Ni saya bersandar sikit hari ni. Kalau biasa saya buat tegak sikit lagi. Tapi tak apa, walaupun sudah bersandar sikit, masih lagi ada 2 jari depan lutut. Saya tinggi 5 kaki sebelah. So tak ada isu lah ruang belakang ni sebenarnya. Dan kita juga duduk stadium style lah. Maksudnya seat rendah, seat depan rendah, seat belakang tinggi sikit. So kita duduk stadium style. Jadi ini membolehkan penumpang belakang tengok depan dengan lebih jelas lagi lah. Jadi kalau awak jenis orang yang cepat mabuk kenderaan lah, ini akan membantu anda merasa kurang mabuk lah. Dan kita tengok ke depan tu, dia rasa lebih lega lah. Dan walaupun seat belakang ni tinggi, saya masih lagi ada 3,5 jari atas kepala saya. Dan ini membolehkan kita tak berasa sempit lah. Dan juga dia punya roof liner ni warna kelabu terang, so rasa lebih ceria lah. Dan juga tak rasa terlalu sempit sangat lah. Dan memang betul pun kalau saya duduk tepi ni, kepala masih tak belaga dengan the roof liner. So that's okay lah. Dan dia ada armrest ni. Tengah center armrest tak ada. Kereta pun comel je. Kalau tak ada center armrest pun tak boleh nak marah apa sangat lah. Dan belakang ni ada 2 pouch lah. Dan satu yang saya suka, dekat tepi ni, dia gunakan bahan macam suede lah. Saya tak tahulah suede ke apa ke, tapi memang comel. Comel sampai ke bawah ni suede. Ni ada macam plastik leather merah sikit ni. Ni ialah suede dan ada trim merah. Dia punya kualiti leather wrap depan seat ni memang saya rasa berbeza daripada produk-produk yang sebelum ni lah. Dan kat belakang ni juga ada 2 USB charger slot. Dan kita tengok kat bawah kursi ni, dia ada letak span macam ni ataupun padding ni.
Padding ni penting sebenarnya, bukan untuk apa. So kat bawah tu kalau tengok ni ada bagian-bagian keras ni, spring lah apa bagaimana ni. Dia letak benda ni, kita letak kaki masuk ke dalam, taklah berasa sakit. Kalau tidak nanti benda ni keras, dia belaga atas ni kan, sakitlah kaki kita. Jadi yang ni bagus. Jadi memang sempoi lah. Dalam dia secara keseluruhannya tak boleh nak komplain sangat. Mari kita pergi ke boot pula. Jadi boot dia tak ada power tailgate lah, tapi ada electric switch. Dan ini dia punya ruang belakang ni. Lagi sekali kita nak tunjuk dia menggunakan jenis lembut ni. Jenis lembut ni senang macam biasa kan. Pintai mai mana ada dia rajak ni, gang macam ni. Jadi kecil dan kecil, letak kat bawah tu kan. Dan adanya lantai ni juga, ni is a false floor, lantai tipu. Maksudnya kita boleh turunkan dia rendah sikit kalau kita mahu. Kalau kita memerlukan ruang tambahan, kita boleh turunkan dia ke bawah. Jadi ada tambahan lebih kurang dekat 4-5 inci juga. Ini menambahlah ruang kita untuk simpan barang. So it's a nice little touch lah. Dan kat bawah ni pula kita tengok dia cukup baik hati nak bagi tayar full size lah. Tayar full size ni bukan tayar kecil-kecil ni. Tayar dia 205 60 17 ni. This is a 17 inch wheel 205. So tayar ni besar ni. Dan dia bagi full size. Kalau kita tengok dekat Jepun, dia orang tak bagi tayar spare pun. Dia bagi repair kit ataupun boleh pasang space saver spare lah. Dan kalau tak ada apa spare langsung, ada space ataupun ada repair kit saja. Dia punya yang dekat Jepun ni kita tengok ada Daihatsu atau Daihatsu Rocky tu berlapis lah ni, bertutup dengan kapet lah. So dia ada bukan kapet lah, felt liner. So nampak sesuai untuk simpan barang lah. Tapi yang ni sebab Perodor bagi spare tayar, dia tak bubuh felt liner lah. Tapi kalau awak mahu, saya rasa boleh bubuh felt liner. Apa kelebihannya kalau bubuh felt liner tu, ialah dia jadi lebih senyap lagi lah. Dan kabin kereta ni pun dah memang senyap pun sekarang. Jadi kalau kita bubuh tu lagi, sebab tambah senyap lah saya rasa. Dia ada slot kat sini Kita tengok ni ada slot dia. Kita tengok ni, nampak ni. Ni slot dia ni. Kita tolak lah masuk. Dia masuk kat situ lah. Slot dah. Sebelah sana apa ada. Kita duduk. Dan ini untuk turunkan seat lah. Dan bila kita turunkan seat, dia punya permukaan memang flat. Ada ke atas sikit, tapi kita boleh tolak lah bang. Kita boleh gelongsorkan sampai ke sana lah. Maybe kita pergi camping kot nak kereta ni. Boleh buat tidur lagi, tunjuk sikit ruang dia. Dan ada ni lah, tie down hook lah kat belakang ni. Metal tie down hook kat sini. So bagus. Beli cargo net. Dan barang-barang awak boleh dia tak bergerak merata lah bila kita dah letak benda tu. Untuk pasang balik, jangan lupa seat belt ni, tarik pergi ke depan. Kalau tidak nanti dia jadi so ni boleh sandar. Ada perbezaan sikit untuk setting paling tinggi dan paling rendah. Nampak macam sikit je, mungkin ada 4-5 darjah. Tapi selalunya ni akan mendatangkan kesan lah bila kita travel long distance. Saya tunjuk demo sikit lah kat depan, macam mana rupa dia bila kita sandar. Saat saya pasang balik ni. Juga kat boot ni ada lampu lah. So kalau ada lampu tu
malam-malam tak adalah kita menggagau sangat cari barang. Sebelum kita masuk tunjuk tu demo, kita tengok belakang ni Ustaz. Jadi reka bentuk kali ni lampu ni prominent 3D 3D blocky design 3D. Ni ada light bar sebenarnya. Ini ialah dia punya turn indicator dan itu ialah inilah sebelah tu ialah fog lamp dan sebelah lagi ialah reverse light lah. Ni kita tengok Ustaz di belakang tadi dengan recliner dia. Ni dia punya third brake light dia bukan duduk dalam, dia dekat luar, kat ujung tip of the spoiler. So this is quite a nice design juga. Something yang different. So ni tadi duduk tegak. Duduk tegak. Kan? Ni duduk sandar sikit. Untuk perjalanan jauh ni akan datangkan perbezaan lah. Dan dia punya headrest boleh angkat lah. Jadi kalau kita perjalanan jauh nak lelap sikit, terutamanya reka bentuk kereta sekarang ni, kalau kita pakai apa nama orang panggil neck pillow tu, dan dia sedap mah duduk tekan elok aja dan selesa untuk kita tidur. Anyway, hari ni kita cerita sampai dekat ni je. Aku tahu hampa nampak kereta biru tu tadi kan, duk pusing-pusing nampak kereta biru tu kan. Kereta biru tu secara tak sengaja dia mai minggu yang sama. Yang kereta ni kita dah tunggu lama dah, plan lama dah untuk kereta tu, tapi tarikh tu dia dah clash. Macam mana saya ambil juga, nanti kita buat perbezaan lah. Tapi untuk hari ni, ini saja cerita kita dulu. Kita walk around, tunjuk sikit. Kita tunjuk enjin. Kereta enjin ni lepas pakai ketak lah, enjin 3 silinder kan, gegak lah apalah bagaimana. Ni dua-dua kereta ni 3 silinder. Kita boleh tengok ni. Ni enjin Pusing ke apa ke, saya pasang boleh dengar. Ini sekarang bunyi fan enjin. Tapi mounting elastomer dia memang cantik. Pasal dekat dalam kita tak berasa. Besok kita akan buatlah ujian bunyi semua, so semua boleh tengok ujian bunyi sama ada berkesan ataupun tidak, bising ataupun tidak. Dia dah letak dah ni boot line, bonnet liner, so nak bagi senyap. Kat belakang juga kita tengok dah ada pelbagai jenis foam untuk bagi serap bunyi lah. Kita tengok dia punya elastomer mount ni memang menyerap dengan bagus. Kita tengok beza gegar sana sini tak gegar kan. Sebanyak dalam ni tak berasa gegar ni dekat sini je. Tapi anyway, enjin 3 silinder ni nak habak bagi lagi stay lah. Terus semua orang kata gegar-gegar, dia gegar masa low rev saja. Tak percaya awak tengok sini, saya rest sikit enjin, awak akan tengah nampak dia hilang. Tengok enjin ni. Dia hilang lah ni. Kita nak naik bagi naik 2000 hari hancur. Ini Idol 750. Okey. Dah ni sekali nak bagi lagi tadi. Ini boleh nampak naik atas belas ribu je, gegaran semua pun hilang. Jadi gegaran tu tak menjadi isu sebenarnya untuk 3 silinder. Dia hanya menjadi isu pada low RPM. Bila ada gerak dalam pergerakan, itu semua dah tak menjadi masalah sebenarnya. Dan mari kita tengok sekali lagi. Ini nak tunjuk struktur baru saya bagi pada enjin ni. Nak tunjuk reka bentuk struktur baru DGNA lah, Daihatsu Global New Global DNGA, Daihatsu New Global Architecture untuk segmen B.
Jadi kita nak tengok reka bentuk baru. Reka bentuk baru ni banyaknya macam ni lah. Kita tengok dia punya chassis structure ni memang ada cross member besar kat sini, ada member kat atas besar. Dulu jarang ada yang kat sini tau, semua member kat bawah saja. Tapi sekarang ada yang di atas ni macam ni, duduk di sebelah suspension turret. Kalau dulu kita tengok tak ada ni, dia tak ada macam ni. Dia hanya setakat naik sini dan boleh akan clip dia punya body skin lah. Skin sama ada akan bolt on ataupun bolt on lah kan. Tapi sekarang ni ada very strong structure kat sini dan ini ke structure bawah. Dan kita tengok kat sini semua kosong. Ni kosong, tak ada apa ni. Kenapa tak ada apa? Sebab ni reka bentuk ni baru ni dia untuk dia panggil small offset. Jadi the Americans buat satu crash protocol untuk small offset. Jadi biasa kita tengok frontal offset crash 50% center line. Jadi dia punya penghadang itu kat tengah-tengah ni. Sebelah langgar, pam separuh. Jadi semua beban pelanggaran tu pun tenaga tu perlu diserap oleh satu beam ni lah. The whole beam ni kena terima. Dan enjin ni semua akan jatuh ke bawah. Dan semua benda-benda dalam ni menyerap hentakan lah, atau menyerap tenaga tersebut. Tapi bila small offset dalam 20%. So kalau tadi kita berlanggar di sini kan 50%, had pengadang tu ke sini. Kalau 20% tu small offset tu dekat sini lebih kurang. Ini 50, ni 25, ni buat 20 lah, lebih kurang sini. So bila small offset tu macam tu, kalau kita pakai structure dulu, benda ni akan fail. Akan fail punya. Pasal the whole thing akan masuk, rentak habis sampai ke belakang. So dia orang buat macam mana? Dia orang buat ni lah, dia orang buat ni ke atas ni. So bila dia rentap ni langgar dekat sini, kan dia serap. Tayar juga di bawah tu akan serap dan the whole tire structure tu akan terkepak keluar. Dan kereta tu akan deflect kat sini. Ni akan carry ni, dia akan deflect the force. Ni akan masuk deflect. So kereta tu akan berlanggar macam ni, kita tengok dia berlanggar. Dia lari tepi. So dia tak makan A-pillar. So ini small offset ni memang satu benda yang selalu berlaku bila kita cuba mengelak lah, terutamanya dalam traffic. So sebab tu the Americans buat protokol small offset tu. Dan reka bentuk baru ni memang banyak membantu dari segi mengurangkan kecederaan lah dalam kemalangan small offset. Kalau tidak lalu dia masuk tangkap the whole A-pillar tu akan berlipat lah masuk dalam. So ini menunjukkan tanda-tanda inilah reka bentuk chassis ataupun platform yang baru lah daripada Daihatsu New Global Architecture. Okey, sampai situ je video untuk hari ni. Yang ni cerita hari pertama, episod pertama Ativa Week. Kameraman pun dah bersin dah, lama sangat sembang. Komando Malaysia, Komando yang berhemah. Kita jumpa lagi besok insyaAllah.